Okey, nampak nampak ke saya punya PDF? Alright, thank you Najwa. Okay, um, okay, saya go through sedikit, roughly, not briefly lah sebab saya dah minta you all baca dulu, and then terus kita pergi kepada soalan, okay? So basically untuk projek ni, okay, saya tak record sebab saya guna Google Meet ni sound tak boleh record kan, okay? So contribution dia adalah 15 markah kepada keseluruhan. Okay, kita ada 30% 60% untuk final exam. Okay, 35% untuk test, and then 15% untuk um, project. Okay, alright. So kalau kita tengok kat markah description ni, okay, marks description ni kita ada design and parameter loading analysis. Okay, 15 marks, which is contribute to berapa persen okay, kepada 15 marks ni lah, okay. And then 25% untuk beam, 25 column, 25 connection, okay. Alright, so nanti bila you isi, nanti you kena isi juga actual SLT SLT ni means berapa masa yang you all habiskan untuk buat that particular description. Contoh untuk design parameter, untuk you buat loading analysis, berapa jam you gunakan. Kita propose 1.5 hours. Okay, mungkin you guna lebih kurang 2 jam ke atau 3 jam. Macam tu, okay. Contoh untuk steel beam design ni, kita propose 2 jam. Tapi you all buat dalam 4 jam ke macam tu. Contoh, okay. So basically you kena masukkan nanti SLT ni. Berapa. Okay. Sebab you submit nanti, you can submit page depan ni, yang ni kan, okay, you can submit yang ni juga, okay. Alright, dan juga you kena sign, letak nama, sign untuk academic honesty ni okay. Right, ini tak ada apa, just mapping on course outcome, program outcome, apa yang kita impose dalam kita punya soalan, okay, CO2 dengan PO5. Right, and then SDG, kita cover SDG 8. Kalau saya terputus ke apa, tolong WhatsApp saya okay. And then yang outcome kita, okay, CO2 PO5 kita. Alright, okay, untuk project description, okay, saya edit kat sini. Boleh draw tak ke sini saya pun tak ingat dia buat macam mana je. Allah saya sangat. Macam mana nak draw dia saya nak guna highlighter sebenarnya. Okay, sini. Okay, so your team of 5 engineer. So bila kita 5 engineers tu means maximum 5 lah. Okay, maximum 5. Task is design a multi story steel parking garage. Okay, ini you punya task lah. So multi story ni maksudnya apa? Multi story ni means berapa? Minimum 2 story. Sebab kalau satu tingkat tu dia bukan multi story kan. Okay, so bila kata multi story ni maksudnya 2 tingkat lah, paling rendah. Paling tinggi boleh pergi berapa yang you nak buat. Okay, tak kisah. Alright, and then urban location, okay, high parking demand. Okay, this project aim to create efficient, okay, tak ada apa,
Okay, and then to be constructed on 2000 meter square site. Ini size you punya site. Maksudnya keluasan tapak you tu mesti 2000 meter square. Okay, 2000. So panjang berapa, lebar berapa itu mesti merangkumi dalam ni lah. And then kena ingat ini bukannya total area sebab kalau you buat total area 2000 meter square ni, of course kat tepi tu you akan ada laluan masuk, laluan keluar kan. So maksudnya keluasan yang you nak guna nanti you kena buat kecil sedikit daripada constructed site ni. Okay, and must cover minimum build up area. Okay, apa maksud build up area ni? Okay, build up area. Kalau tengok kat sini, build up area ni lebih besar daripada construction site kan? Okay, site area ni adalah saya cakap tadi tu keluasan tanah. Okay, keluasan tanah. Okay, minimum build up area ni maksudnya sebab you ada minimum tu lah kan. Okay, katakan 3 tingkat. So bila 3 tingkat, you kena total up. 2 tingkat ni total 1000 meter square. Okay, 1000 meter square. Okay, 1000 meter square. And then first floor you ada 1000 meter square lagi. Okay, alright. Lepas tu you ada roof kan, roof floor kan. Roof katakan 1000 lagi. 1000 meter square. So total berapa? Total berapa? Hello? 3,000. 3,000. Dengar tak saudara saya? Ini ke saya Sekat-sekat doktor. Sekejap. Sekejap saya dengar data saya. Berapa tu total area? Total build up area ni. Daripada contoh yang saya bagi ni. 3,000. Okay, sorry. Saya dah tukar. Saya guna data saya Tadi guna wifi UiTM lambat sikit. Okay, berapa? Kalau ground floor 1000, first floor 1000, roof floor 1000. Total? 3,000. Ribu.
dia dah masuk ni. Okay. Lag lagi ke? Dengar ke suara? Kalau dengar tolong respon saya punya soalan ni. Dengar. Berapa total? Dengar. Build up area. 3,000. 3,000. Berapa? 3,000. Ni tak dengar suara ni. 3,000. Syazal, thank you Syazal. Saya terpaksa baca dekat komen pula. Okay, 3,000 betul. Okay, so 3,000 total build up area dia. Okay, sebab apa? Sebab sebab kita tengok macam dia punya size 200 meter kan, tiba-tiba kenapa build up area dia lebih besar daripada area site kan. So dia adalah total setiap floor tu. Okay, tapi you kena tolak lah kalau ada tangga, ada apa lagi ruang-ruang yang void area kan, itu tak termasuk. Ruang lift ke apa ke kan, semua tu you kena tolak siap-siap. Okey, ni contoh kalau dua tingkat. Kalau katalah 4 tingkat okey, minimum 2. Okey, let's say contoh yang kita buat ni 4 tingkat. Okey. So yang ni katakan 500, first ground floor 500. 600, first floor. Okay, tak apalah, yang first tu 1,000. Okay, first ground floor 1,000. Area dia area slab dia tu. And then first floor 600. Okay. Second floor 600 lagi. Lepas tu roof 600. Tekanlah. Okay, 3 tingkat. So total berapa? 28 280. meter square. Okay, thank you, Amir. Okay, boleh tak yang ni? Kalau 2.8 ni boleh tak? Tak boleh kan? Okay. Tak boleh sebab apa? Sebab dia kata minimum 3,000. Okay, yang ni tak boleh. Ni tak boleh. Okay. Kalau yang tadi tu boleh. Doktor. Okay. Doktor. Just tambah lagi satu. Okay. Kalau bawah ni 1,500. Okay, atas ni katakan kan 1,000 berapa? 1,500 campur 1,500 campur 1,800. 330 kan? Okay. 3,300. So, okay. Ini not okay. Itu dah maksud dia. Okay, boleh Itu maksud build up area. So, build up area you can totalkan lah berapa floor yang ada. Dia tak boleh kurang daripada 3,000. Ni syarat dia You kena mesti memenuhi syarat-syarat ni. Kalau tak fulfill syarat ni, tak dapat markah penuh lah. Boleh Okay, area you, total area, keluasan tanah ingat 2,000 meter square. Okay, and then build up area ni total daripada ground floor sampai roof. Total up dia. Minimum 3,000. Okay, settle yang tu. Right? And then, ni tak ada apa, minimum capacity ni ikut pada you punya design lah. And then, dia bagi tahu kat sini, okay. Design calculation, okay, must include take maximum load. Okay, apa maksud maximum load ni? Maximum load ni maksudnya bila dalam satu structure tu you akan ada banyak beam, banyak column, tu tak? Banyak slab kan? Okay, so you perlu design satu beam, okay, satu column, satu connection. So total berapa? 3 element only per group. Right?
per group, bukan per person, bukan per member. Maksudnya satu group tu hanya ada 3 sahaja, 3 elemen sahaja. Satu kolom, satu beam, satu connection. Bukan satu group 5 orang, you akan ada 5 beam, 5 kolom, 5 connection. No. Okay, satu sahaja. So macam saya cakap tadi, dalam satu structure, you ada banyak beam, banyak kolom, banyak connection kan. So you ambil yang paling kritikal lah. Kolom kritikal, macam mana nak pilih? Yang paling tinggi ke, yang paling rendah ke, yang paling banyak loading ke? Beam kritikal yang macam mana you nak pilih? Kan, yang paling panjang ke, paling pendek ke, primary beam ke, secondary beam ke? Okay. Ataupun kalau connection pula, yang mana satu you nak ambil? Kan yang carry load paling banyak ke, paling sikit ke? Kan, right. So all the justification tu, kenapa you pilih beam ni, kenapa you pilih kolom ni, kenapa kolom yang you pilih ke atas bukan kat bawah, kenapa beam yang you ambil ni macam ni, antara banyak-banyak tu you kena justify kenapa you pilih. Itu adalah syarat-syarat, itu adalah akan memberi markah kepada you lah kenapa. Okay, justification tu kena ada. Alright, and then propose the suitable dimension to certify the design consideration. Okay, maksud design consideration ni, okay, you kena check. Ni maksudnya you kena buat full design lah, full checking kan. Okay, dalam dalam syllabus kita kan, dia kan ada step-step dia kan. Macam ayah ajar dulu, ayah ajar itu berapa step, beam berapa step kan. Kalau tu ajar yang standard beam 8 step kan. Lepas tu kalau ada kalau ada apa dia yang 10 tambah lagi 2 step tu, kan. Okay, itu apa benda pula. Okay, so you kena buat full checking. Okay, alright. And then dia kata propose kan. Bila kata propose tu means that you are free to propose any suitable size, but provided at the end of the design calculation steps tu, semua checking you buat tu adalah pass. Kalau fail, what you have to do is you kena resize lah. You kena buat size yang baru, ataupun you kena kira balik load ke, kurangkan mana-mana load, kecilkan load kan. Sebab bila fail tu maksudnya apa? Maksudnya dia tak beam ataupun kolom ataupun connection tu tak boleh nak tanggung beban yang you kenakan. So sama ada you kena redesign, you kena kurangkan load, ataupun you kena besarkan size beam, kolom ataupun connection tu. Okay, so you end apa sahaja calculation you buat, end up dia punya result dia mesti okay. Kalau dalam test final semua tu, kalau result yang you buat you kira kalau tak okay lah, that's it lah. Itu jawapan dia, tak apalah. Tapi dalam project, in real work, okay, you kena buat sampai pass lah checking semua. Okay, and then propose a suitable dimension, blah 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 ni. Okay, and apa lagi? Provide justification. Ini saya cakap yang penting tadi tu. Provide justification on your selection. Kenapa you ambil? Contoh macam untuk beam kan. Okay, kenapa you consider dia restrained beam? Kenapa you tak ambil dia sebagai unrestrained beam? Macam tu, kenapa? Justification tu kena ada. Ataupun kolom, kenapa you ambil slender kolom? Kenapa you tak ambil short kolom? Macam tu. And then satu lagi apa? Connection kita ada welded connection dengan bolted connection kan. Okay, you buat dalam design you submit bolted connection. Kenapa you tak design, kenapa you design as a bolted connection bukan welded connection? Okay, all the justification must be provided. Okay, and then what else? You kena bagi tahulah kod apa yang you gunakan, apa kan. Okay, apa safety design yang you gunakan, 1.35, 1.5 semua tu lah. Okay, discuss use of high strength bolt or welding on your selection. Okay, kenapa you design bolt ataupun weld? Kena ada justification. Okay, and then grade, material grade tu, kenapa you pilih grade 275? Kenapa pilih grade 335 kan, high steel? Kenapa tak ambil low steel contohnya? Okay, so kena ada semua justification tu. Okay, and then you kena include structural drawing. Okay, material spec, benda lah semua ni. Right, so ini adalah contoh dia. Okay, contoh.
garage. Okay. Okay, biasanya garage ni biasanya dia punya slab konkrit lah kan. Okay, konkrit. Cuma yang kita minta you design beam, column, connection kan. So yang itu mesti steel. Okay, macam you nampak dalam gambar ni. Sekejap saya nak baca kalau ada komen. Kalau ada Dr. RAM area termasuk ke build up area. RAM termasuk. RAM termasuk. Okay, apa sahaja yang kita boleh, orang boleh duduk atas dia. Faham tak? Macam dia bukan macam nak cakap dia area tu digunakan macam tu. Kalau macam lift, kalau lift kan daripada tingkat 1 sampai tingkat 4 contohnya kan, dia hold kat situ kan, dia void. Okay, area tu kita tolak. Tangga pun macam tu juga. Kan tangga, kalau ada tangga dia macam kawasan tu kita ada hole kan, macam ada lubang di bawah kat atas macam tu, itu pun kita tolak. Okay, sebab ruang tu tak digunakan. Maksudnya ikutkan floor tu lah. Okay, tak apa, nanti you boleh try Google search tengok. Okay, apa maksud build up area, nanti you boleh faham. Okay, RAM termasuk Okay. Alright, saya sambung lagi. Saya tak boleh nak baca selalu komen message sebab saya buka ni, view saya ni view yang hanya saya nampak PDF saya saja. Saya tak nampak saya punya message box tu. Alright, so saya sambung. Okay, so task activity, okay, you kena propose. Okay, propose. Okay, tadi ada yang WhatsApp saya tadi ke semalam, tak ingat saya. Doktor, boleh ke kita orang nak buat design sendiri, maksudnya nak propose sendiri drawing tu macam mana, kan nak cari yang sedia ada, macam susah nak dapat kan. Okay, yes, memang kita minta you propose. You tak perlu susah-susah nak pergi cari mana-mana parking kat luar sana kan. Kalaupun ada, you boleh ambil dia sebagai contoh and then you anggarkan sendiri. Dari segi design you tengok, okay, oh ni bagus ni design ni. So you agak-agak lah, okay, ni berapa, you boleh ambil contoh. Tapi you tak semesti you contact owner tu, you dapatkan minta drawing kat dia bagai semua, tak perlu panjang cerita, tak perlu. You boleh ambil contoh, tapi daripada segi dimension you boleh letak sendiri. Propose. Okay, kita minta you propose. Okay, the word you propose. Okay, so you kena buat loading analysis. Loading analysis tu you kena transfer lah. Okay, untuk slab tu, okay, sebab daripada slab pergi ke beam kan, transfer load kan, beam pergi ke column kan. So nak dapat loading untuk beam tu, you kena analysis dulu slab. Tengok dulu slab tu one way ke two way, kan macam tu. So loading analysis tu perlu juga. Okay, so ingat, take the maximum load ataupun critical member lah untuk beam. Okay, column and connection. Nuha pelik. Mama tengah cakap dengan kakak dengan abang. Kakak dengan abang tengah dengar suara mama. Dia pelik cakap seorang-seorang kat depan komputer. Cuba boleh seorang dua bercakap boleh tak? Takut dia ingat mama ni kenapa cakap seorang-seorang. Hai Nuha. Kakak dengar tak? Abang dengar tak? Mama tengah cakap dengan abang kakak kan? Tak ada lah. Ya, Nuha. Mama cakap seorang-seorang. Kakak abang tak nak cakap dengan Nuha. Hai Nuha. Good night Nuha. Okay. Hello. Okay. So, and then provide checking for each steel element. Okay, and then masukkan dimension. Design consideration still okay according to relevant standard. Ingat kita guna Eurocode jangan tiba-tiba submit pula tiba-tiba guna British standard lah, Indian standard bagai. No kita belajar Eurocode, so you kena letakkan you punya reference Eurocode. Dalam spek semua you letak Eurocode. Okay, isi berapa yang you guna, isi 0, isi 1, isi 2. Okay, and then propose detailed structure drawing. Ni kena bagilah drawing, structure drawing macam mana, include location, kat mana slab, kat mana tunjuk beam, kat mana column, kat mana, semua tunjuklah. Okay, trusses. Okay, untuk trusses ni saya cadangkan you buat flat roof je lah kot buat flat roof. So bila flat roof tu lebih senang lah, you tak ada trusses dah. Kalau tak you kena buat analysis truss tau, sebab nak transfer load semua tu. Okay, so please mudahkan urusan, jangan sulitkan. Jangan nak buat hebat sangat. Building tu kan sampai end up you yang penat. Okay, and then what else,
Clear dah semua height, dia punya width semua, angle semua, section size, grades dia semua kena masukkan. All selection must be justified. Okay? Okay, what else? You may need to redesign the proposed multi-story steel parking garage if one or more of the design required are valid. Okay, ni yang I cakap tadi. Kalau tak okay, you kena redesign. So, you tak perlu dah submit semua calculation tu. Okay, yang tak okay pun you submit, yang okay pun you submit, tak perlu. Yang tak okay tu simpan buat kenangan je. Okay, yang you hantar yang latest lah, yang the best, yang semua you checking yang pas tu. Yang tak lepas tu, simpan je. Okay? Alright, okay, and then report your task 1 and task 2. Task 1 tadi yang tu lah, propose yang calculation tu. Task 2 tadi yang drawing dia kan. Okay, masukkan dalam tu report. Ni format dia lah. Okay, what else? Okay, ni tak ada apa. Ni detail dia lah requirement 4 atau 5 pelajar satu group. And then ni semua syarat-syarat untuk apa? Okay, syarat-syarat untuk report lah untuk report. Okay. So due submission is 4 January. Okay, cara nak hantar nanti saya fikirkan macam mana dulu. Alright, saya rasa saya tak akan minta hard copy lah. Mungkin saya akan minta soft copy je lah kot kita buat penjimatan sikit di situ. Okay, kita buat soft copy je. Nanti saya akan bagi Google Form ke apa untuk submission, right? Ini cara-cara untuk rename untuk file you all lah. And then provide a cover. Ingat ramai benda ni banyak kali. Setiap kali projek ni lah masalahnya. Okay, dia hantar semata-mata report je. Dengan cover depan tu, cover report je lah. Dia tak hantar yang saya cakap tadi tu, yang ni. Ni penting sebab saya nak bagi markah. Nama kena ada, ni semua ni kena ada. Okay, ni kena ada. Right, description ni kena ada. Sebab I nak bagi markah tau. I nak bagi markah, I nak benda ni. Page ni I nak. Okay, dan juga page yang ada, page yang belakang ni. Yang rubrik ni kena ada juga. Okay. Ni rubrik ni, performance criteria rubrik ni pun I nak juga. Sebab I nak bagi markah. Bila you tak ada, setiap kali ni kita nak marking, alamak tak ada, nak kena minta. Okay, tolong hantar So ingat. Alright, nampak? Cover page kena ada. Lepas tu yang sign setiap orang tu kena ada. As well as assessment rubric. And then technical report. Ada 4 item kat sini. Okay. 4 item yang you kena submit. Faham? 1 PDF. Dalam satu PDF, you guna apps apa-apa, yang I Love PDF tu ke, Smart PDF tu ke, Small PDF ke, benda lah macam-macam apps ada kan. Okay, daripada 4 tadi, cover, academic plate ni, assessment rubric dengan technical report ni, combine 4 dokumen ni dalam satu PDF. Okay. Alright, so and then okay, yang ni saya tak nak bagi tahu in detail lah. Yang ni kita tricky parts lah sebab macam saya cakap, kalau you baca performance criteria matrix ni ataupun rubric ni, you akan dapat skor 5. Okay, you fulfill ni, you dapat 5. Okay, ni untuk apa? Loading analysis. And then you pergi dekat sini pula, task 1 and task 2. Okay, untuk beam. Okay, you fulfill semua yang ujung-ujung ni. Sorry. Okay. Okay, you dapat 5 marks. Okay, layout sama juga. You buat ni, you dapat 5 marks. Kalau you buat yang belah kiri ni, okay, yang I baru highlight ni, ni you dapatlah berapa markah? 1 markah. You nak 1 ke 5? So, cadangan saya, bila you baca rubrik ni untuk rujukan you baca nombor 5 tu je. Tak baca nombor 1 tu. Okay, kau nak dapat 5 marks lah. Okay. Okay. So ni untuk steel column pula, sama juga, ambil 5 marks, baca yang nak dapat A kan, semua nak dapat A kan, dapat A, tengok ilmu markah ni, apa dia punya kriteria dia. Okay, and then structure drawing. Nampak setiap satu element, beam ada structure drawing dia, ada drawing dia, column ada drawing dia, ni connection pun ada drawing dia juga. Okay.
nampak. So, 35. Okay, that's it. Okay, dah 10.53. Alright, so saya open untuk Q&A. Silakan. Kalau segan nak bersuara boleh tulis dekat dekat box, dekat chatting box tu. Saya baca. Ada persoalan ke? Sebab ramai yang tanya, PM saya tanya macam-macam. Ada juga yang request untuk saya explain macam ni. Silakan. Kalau segan boleh tulis kat situ. You know. Doktor, kalau roof flat maksudnya tak ada slope langsung ke? So water flow macam mana? Or in this case kita ignore sahaja. Itu saya biarkan jawapan jawab sendiri. Boleh tak? Roof flat, nama flat roof kan? Flat roof, nama pun flat roof. Kalau you tengok flat roof, okay, sekejap saya. Stop sharing. Belum sayang, kejap. Nak tunjuk kakak dengan abang. Flat roof ni. Okay, nampak tak? Nampak tak? Nampak ke flat roof yang saya tengah tunjuk ni? Okay, thank you. Tak nak cakap kan? Awak ni kenapa? Malu. Okay, nampak tak flat roof ni? Kalau you tengok, dia boleh ada slope. Kan, dia boleh ada slope. Kalau tak ada slope pun, dia you kan ada gutter tepi ni tau, kat tepi tu. So kalau you tak letak dia slope pun, dia akan bergerak ke tepi kan. Dia tak akan bertakung kat situ je, betul tak? Sebab dia akan ada gutter kat tepi tu kan. Dia akan keluar turun air kat situ. So yang bagusnya flat roof ni, you tak payah design. Apa tadi? You tak payah design trusses. Tak payah design trusses. Okay, kalau you nak buat slope tak ada masalah. Boleh juga buat slope. Tapi bila buat slope, perasan tak nanti bila buat slope, you akan ada satu side tu, side yang slope ke bawah tu kan. Satu side tu dia akan terima lebih loading lah. Kalau kata you punya roof flat roof tu, you akan buat one way ataupun two way kan. So cara nak bahagikan beban dia tu ikut cara one way two way. Okay. Tapi kalau kata ada slope tu, dia dia akan pergi berat kepada arah yang rendah. Yang rendah tu akan terima lebih banyak loading. Macam tu. Okay. So, kesimpulan saya cakap kat sini, tak payah buat slope lah. Buat flat saja. Okay, tak payah ada slope. And then tepi tu ada gutter. Macam you tengok yang ni. Buka satu. Yang ni kan tepi tu ada gutter. Okay. So, gutter ni akan terima air tu. So, dia takkan, jangan risau, tak banjir, tak melimpah pun. Dia punya flat, you punya roof tu. Okay. Right. So, itu flat roof. Tadi dah cakap, hai Kak Noha, tapi oh, ya ke? Oh, okey. Sebab apa Sebab apa tak dengar saya pun tak sure kenapa ni. Okey. So, ada persoalan lagi? Tu tak dengar suara kita orang. Kami dah bersuara dah tadi. Alah, hai kesiannya. Okey. Ya ke? Sebab saya tutup ni? Okay. Okay, cuba bersuara balik. Hello, doktor. Batrisha. Tak dengar. Tak apalah. Kenapa tak dengar suara Dia slow sangat ni. Okay, tak apalah. Okay, so seterusnya tadi so kalau tengok flat roof ni material dia macam solid, means kita akan ambil kira dia load juga. Ya, betul. Macam saya cakap tadi, you akan design beam kan, beam column connection.
beam tu saya ada sebut dulu, dia terima load apa, dia terima load. Saya conteng sikit, senang kot. Saya buka saya punya OneNote. Nak kat sebelah dia ni. Sekejap OneNote. Kenapa saya keluar? Sekejap Ada yang nak masuk lagi ke ni? Saya tak tengok pun je. Tadi. Alright. Alamak, pen saya kat mana pula ni? Sekejap saya ambil pen saya. Okey. Nampak ke saya punya OneNote ni? Nampak ke OneNote saya? Okay, thank you. Alright. Kenapa saya tak dengar suara you all Macam tu lah nak menulis macam tu. Tujuan saya nak buat meeting ni pun supaya boleh tanya terus. Sekejap, apa masalah ni Unmute side. Oh. Sekali lagi cuba cakap. Nak dengar suara? Hello? Hello, Doktor. Okay, dah dengar. Oh, saya mute side ni. Sorry. Okay, thank you. Okay, so saya conteng sikit. Alright, so Nuha, dah dengar suara kakak. Tadi kakak cakap dengan mama. Okay, so ni ini beam kan? Okay, ni I-beam. Okay, I-beam. Okay, alright, so okay. Alah, saya buat contoh biasa lah pula kan. Tak apalah, kecil je. Okay, so ni plan view Okay, so katakan macam tu. Ini simple lah Okay, so katakanlah I macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So I pergi macam tu satu lagi saya nak you faham, kalau you jumpa dalam web, dalam internet kan, you jumpa layout yang macam ni kan, contohlah macam tu kan, yang ni dia kotakkan tu, itu adalah material dia apa, itu adalah kolom dia adalah konkrit. Kalau ni ni semua kotak segi empat saya buat hijau ni. Okey, ni semua segi empat. Ini adalah konkrit. Kita tak nak yang ni, kita nak yang steel kan, kita tengah design steel. So kalau steel dia punya bentuk dia macam ni. Bentuk I. Dia bentuk I macam tu. I macam tu. Dari sini pun kita boleh tahu you faham ke tak faham apa yang you tengah buat sebenarnya. Okey. Okey, bentuk I macam tu. Okey, kolom dia. Okey. So kita nak design kolom, beam dan kolom ni kan contohnya. Okay, so you kena buatlah load transfer. Ni load ni you kena tengoklah one way ke two way ke. Kalau macam ni one way, two way, macam tu kan. Okay, so contohlah you nak design yang ni. Okay, you kena tambah loading dari sini dengan sini. Betul? Jadilah UDL. Macam tu. Ataupun you nak design yang ni. Ini kritikal sebab apa? Lebih besar, lebih panjang contohnya. So, you can transfer lah yang triangle load ni ke sini. So, what you have to do is, you kena tengok kat mana, you tak perlu, okay, you ada 2 tingkat bangunan atau 3 atau 4 tingkat, banyak kan, tinggi. Lepas tu, of course, you ada banyak beam, banyak kolom. So, you tak perlulah nak kira setiap satu. Faham tak? You cuma tengok mana kritikal.
That's why I kata you kena buat justification. Kenapa you pilih itu sebagai kritikal? Mungkin you kata okay, load area dia besar. Ataupun span dia panjang, paling panjang. Correct. Okay. Alright. Macam tu. So you kena macam tadi kata, kalau kata roof tadi, yang soalan tadi kawan awak tanyakan roof slab. Dia flat roof kan? So ni slab, bila slab dia solid. Bila solid you kena transfer lah. You kena transfer juga. Okay, kat situ. Okay, what else yang saya baca? Banyaknya. Sekejap clear Mbak Trisha? Kalau flat roof material means dia solid. So kena kira load juga. Yes, kena kira load. Okay, next Izzati. Doktor saya nak tanya kalau untuk deflection beam allowable, macam mana nak tahu nak kira untuk continuous beam? Macam nak tahu nak kira continuous beam? Kalau kira deflection beam allowable. Kita punya scope kita tak buat untuk continuous kan, betul tak? Kita perasan tak yang saya ajar dalam kelas, kita belajar contoh-contoh semua kan simple supported kan. Okay, so you kena assume you punya you punya calculation tu simple supported. So bila simple supported, you kena ambil allowable tu yang simple supported punya lah. Okay, ataupun kalau you nak ambil cantilever pun boleh juga. Okay, depends pada you punya assumption you. Tak perlu ambil yang continuous. Okay, boleh okay, so Azim, doktor nanti drawing kena ada setiap view ke? Okay, untuk drawing kan kita ada architecture drawing, kita ada structure drawing kan. Okay, untuk architecture drawing you boleh lukis daripada front elevated view kan, kiri kanan semua tu boleh lukis. You just draw. Sebab tu tak penting pun sebenarnya. Kalau ada boleh, kalau tak ada pun tak ada masalah. Yang penting adalah structure drawing. Structure drawing ni kalau you ada ground floor, kena ada ground floor punya drawing. Apa tu first floor, second floor, setiap floor lah ada roof floor punya drawing. Setiap satu kena ada, yes. Okay, itu structure drawing. Okay, you kena belajar juga. Try Google, try search tengok apa beza structure drawing dan architecture drawing. Okay, architecture drawing ni lebih nampak rupa bangunan, betul tak? Tapi kalau structure drawing ni dia lebih nampak detailing tu. Okay. Okay, next Mizan, doktor untuk detailing drawing perlu ada 2D atau 3D shop drawing? Ya, doktor. Okay. Okay. Macam saya cakap tadi, ini pun tricky, jawapan yang tricky juga. Kalau nak makan lebih, you tengok kepada kita punya kita punya rubrik tadi kan. Okay, saya tunjuk sikit rubrik. Okay, untuk rubrik mana rubrik? Okay, untuk rubrik kita tengok balik kita punya mana tadi? Makan kan. Nampak? Structure element present is not planned and arranged properly. So maksudnya you tak bagi layout kan, ada yang beam ada tunjuk, kolom tak ada tunjuk, tiba-tiba ada apa? Yalah, tak proper lah. And then drawings detailing are not presented using any engineering drawing software. So you dapatlah satu markah. Dapat jugalah markah sampai satu. Tapi tengok yang maksimum 5 ni. You buat apa? Drawings and details are presented using engineering drawing software. So kesimpulannya kat sini apa? Kalau nak markah tinggi, kenalah lukis guna AutoCAD. Macam itulah cerita dia. Okay. Buat yang simple je. Janganlah terlalu banyak sangat slab dia, beam terlalu banyak, kolom terlalu banyak. Okay. Buat yang simple. Kita nak mudah. Jangan banyak sangat. Okay. Okay. Next. Sekejap 2D ke 3D. 2D sajalah. So maksudnya drawing, detailing tu 2D saja. Janganlah buat 3D. Okay. Biasa kan kalau kau tempat kerja kan, tempat kerja yang drawing putih tu, dia panggil apa Yelah, structure drawing tu. 2D je lah, tak payah 3D. Okay. Untuk design load tu nak kena assume ke doktor? Design load. Tak boleh assume, you kena kira.
Okay, paling-paling pun kalau you nak assume, you kena ada total. Assume ni maksud macam mana saya tak faham lah. Mungkin you assume contoh macam untuk parking kan, untuk sebab kalau you tengok dalam dalam Eurocode ataupun dalam loading punya design, and let's say dia table tau. Dekat table tu you boleh tengok, okay, untuk sekolah berapa GK, berapa QK, untuk hospital QK berapa, GK berapa, QK lebih tinggi kan, contohnya sebab dia ada banyak machinery kan. Untuk kilang macam tu juga. Okay, disebabkan kita adalah garage kan ataupun parking lot kan. So bila parking you kena tengok lah, dia ada transportation banyak atas tu kan. So loading ni macam mana nak kira? Maksudnya apa consideration kita, you nak assume sebagai apa? Ya kot, saya rasa ni soalan dia kot Zahira. So yes, you kena assume, tapi assumption yang you buat tu you kena ada reference lah. Daripada mana you ambil tu? Nilai GKQK tu. Ada you kena cari. Design load analysis sendiri rasanya. Ada baca syaitan jawab. Okay, sendiri ni maksudnya kena, you tak boleh agak-agak, okay, I nak letak 20 kN per meter lah. No, bukan sendiri. Bukan maksud saya sendiri, yes, analysis you kena buat sendiri, tapi assumption yang you buat tu kena ada logiknya lah. Kenapa nilai tu you ambil? Where that particular number come from? Macam tu. You kena ada specified table lah daripada you refer, kat mana you refer GKQK ni. Kan, okay. Lagi apa soalan? 11 9 minit dah. Lagi soalan? Nak bersuara pun boleh, sedia dengan suara you all ni. Kalau malas nak, kalau tak mau tulis. Doktor, Ya. tarikh submission doktor extendkan kan? Tapi sampai bila? Okey. Ikutkan kat situ 4 hari bulan kan? Tak? Okey, 4 hari bulan. So, sekejap saya tengok. Saya punya phone. Kalender. 4 hari bulan tu week 12 Sekejap. 4 hari bulan tu kita baru masuk special leave minggu ke-12. Okey. Saya ini untuk kelas kita je lah, jangan you war-warkan untuk kelas lain pula. Sebab okey, saya admit kesalahan saya sebab saya terlepas pandang nak bagi kat you all. Grup lain dah dapat lebih awal sebenarnya. Saya rasa dah sangat awal kot diorang dapat. Okey, awal daripada minggu berapa itu. Tapi saya sangat-sangat pasti tak ramai pun yang buat lagi sebenarnya. Okey. Tapi don't worry. Saya plan nak extend 2 minggu sampai minggu ke-14, minggu terakhir tu. Okay, so last daripada 4 tu mungkin akan jadi ke mungkin 18 Januari macam tu. Tapi tak official lagi lain, nanti saya akan announce dalam group. Tapi bukan 4 hari bulan. Okay, dan bukan juga minggu ke-13. Mungkin minggu ke-14, cuma tarikh saya tak tetap lagi pilih. Okay ke? Okay doktor, terima kasih. Dan banyak sangat sampai terganggu you all punya study week. Sebab yelah you tahu kan, I pun pernah jadi student kan. Kita lagi banyak masa tu, nanti lagi banyak kita drag masa kan. Kita macam bertangguh-tangguh. So kita bagi cepat. So at least untuk study week you tak terganggu lah. Okay, next, ada soalan lagi? Doktor, structural drawing setiap floor tu kena bagi detail ke boleh simple-simple je? Structural drawing setiap floor kena bagi detail ke boleh simple-simple je? Untuk structural drawing, you kena ada apa? You kena ada dimension saja kan? That's it. Dimension sahaja dan gambar kat mana, maksudnya clear lah. Kat mana beam, kat mana column, kat mana floor, kat mana slab kan? Itu je. Tak perlulah detail. Itulah detailnya. Detailing untuk structural drawing, itu sahaja. Dimension ada, and then location kat mana beam, column ada. Itu je. You tak perlu lukis. We are not talking about architecture drawing. Architecture drawing tu yang ada segala pintu, bagai, segala apa lagi. Kan? Tu tak perlu ada. Tak perlu ada yang tu. Kita nak structure drawing. Lepas tu, untuk this calculation at maximum load, kena kira maximum load at each floor ke? Sepatutnya ya. Tapi macam saya cakap tadi, kalau you nak kira satu-satu kan, setiap floor tu ada banyak slab kan. Katakan setiap floor tu ada 10 slab. That's why saya cakap kalau boleh setiap floor tu make it design yang sama saja. Kalau boleh design yang sama saja setiap floor tu. Okey, jangan terlalu banyak sangat dimension, menyebabkan bila banyak sangat dimension berbeza-beza slab size, nanti you sendiri pening nak ambil yang mana satu. Saya cakap makin besar slab tu, makin kritikal lah
beam-beam di sekitar slab tu. Alright? And then untuk kolom. Okay, macam saya rasa sebenarnya sebut dalam kelas itu kan, kolom, kalau you ada 2-3 tingkat bangunan, kolom yang paling kritikal, yang paling atas ke paling bawah? Bawah. Yes, thank you Patricia. Okay, so paling bawah. Sebab apa? Sebab kolom-kolom yang bawah tu dia carry load daripada atas, daripada roof, third floor, second floor, kan? Sampai ke bawah. Alright, so bila kami makin akan tengoklah kriteria-kriteria tu. Tiba-tiba yang you propose tu, kolom duduk dekat apa? Paling atas. Kan atas dia means dia hanya tanggung roof je. Which is tak logik lah. Okay? Alright, so you kena ada justifikasi kenapa you pilih kolom tu, beam tu ya sayang. Okay, next. Okay, so menjawab kepada soalan Amir Farhan tadi, tak perlu kalau kata setiap floor tu berbeza-beza, yes, you kena kira setiap floor. Sebab you nak cari yang maksimum kat mana. Betul tak? Tapi kalau boleh avoid lah, try avoid, dapatkan size setiap floor tu lebih kurang je. So that, you tak perlulah banyak sangat kira yang you kena buat. Okay? Okay, next, adalah kita. Sudah suku dah. Untuk calculation, pengalaman saya ialah ramai juga yang sebelum ni sebab you bagi-bagi tugas kan, ada yang buat beam, ada yang buat column, ada yang buat connection kan. So ada yang guna tulisan tangan, ada yang guna Microsoft Office, ada yang guna Excel. So depends. Itu terpulang pada creativity. Kita tak minta okay, semua wajib type. Tak semestinya. Kalau you sentiasa bertulis tangan je. Tapi biar kemas lah. Habis. Okay, jangan tulis tangan cakap